Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Muslimin, muslimat, para peserta yang dikasihi sekalian, pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua. Okay. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Dan pada hari ini insya-Allah taala kita nak sentuh tentang satu topik berkaitan dengan niat menuntut ilmu. Walaupun nampak macam simple niat kan, tapi sebenarnya ini adalah benda yang berbahaya kalau sekiranya kita letakkan niat yang salah ketika mana menuntut ilmu, maka takut-takut di hari akhirat kelak kan seseorang penuntut ilmu boleh end up, boleh terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa kita punya, kalau dalam sepanjang sesi kita ni, sepanjang 1 jam setengah ni, kalau sekiranya antum ada komen, kalau saya tanya soalan, antum ada komen ataupun jawapan, boleh berikan tulis kat chat box. Kalau sekiranya antum nak tanya soalan, kita boleh manfaatkan Q&A punya box, ataupun nanti kalau kita berikan antum peluang, antum juga boleh raise hand untuk ajukan soalan, insya-Allah taala. Dan suka juga saya kongsi dengan antum seperti biasa, iaitu saya bila menerima soalan, kalau saya tahu saya akan jawab. Tapi kalau sekiranya saya tidak tahu, maka jawapan saya adalah wallahu ta'ala a'lam. Jawapan saya adalah Allah Subhanahu wa taala lebih maha mengetahui. Jadi untuk makluman antum, saya tak pastilah antum boleh lihat tak siapa yang attendees yang ada kat sini. Buat masa ni ada lebih kurang 50 lebih. 50 plus yang ikut serta in this particular Zoom webinar ni. Jadi pada hari ini insya-Allah taala kita nak sentuh tentang 2 topik yang utama. Walaupun topik dia yang besar adalah berkaitan dengan niat menuntut ilmu. The subtopik yang kita nak sentuh pada hari ini, yang pertama adalah tentang niat-niat yang dibenarkan ketika menuntut ilmu. In another way adalah, apakah niat yang sepatutnya kita pasang ataupun tanamkan dalam hati kita ketika mana kita menuntut ilmu. Itu yang the first discussion. Perbahasan yang kedua kita pada hari ini adalah berkaitan dengan apakah contoh niat-niat yang dilarang ketika mana kita menuntut ilmu. Apakah contoh-contoh niat yang seorang penuntut ilmu, especially a Muslim yang menuntut ilmu, should not. Dia tidak sepatutnya meletakkan niat-niat yang tertentu ketika mana dia menuntut ilmu. Jadi ini merupakan di antara 2 perbahasan yang kita nak kupaskan pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan perbahasan yang pertama terlebih dahulu tentang apakah niat yang dibenarkan ketika seseorang itu menuntut ilmu. Niat-niat yang dibenarkan ketika menuntut ilmu sebenarnya ada banyak. Cuma for this particular slide, saya jawab 3 terlebih dahulu. Okay. Jadi antara kata para ulama, niat yang dibenarkan ketika kita menuntut ilmu, and this should be the niat yang ditanamkan dalam hati seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, adalah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup kat dunia ni, kita harapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan harapkan keredaan manusia. Sama juga dengan kita menuntut ilmu, kita harapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. That's why antum akan lihat antara doa yang kadang-kadang dibaca oleh para imam di masjid, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan, ya Allah, kami minta kepada kamu ridhaka, keredaanmu ya Allah, dan juga syurga,
dan kami berlindung kepadamu ya Allah dan daripada kemurkaanmu dan juga daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu benda yang kita mintaan dalam doa kita adalah kita minta keredaan Allah Subhanahu wa taala. In another way ataupun in another word, the word keredaan Allah, kita mengharapkan keikhlasan daripada Allah. Kita nak ibadah kita ataupun niat kita menuntut ilmu adalah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita maksudkan dengan ikhlas kat sini adalah ikhlas daripada sudut bahasa ada kaitan dengan maksud suci ataupun bersih. Kan kebiasaannya lah dalam ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tentang penyucian jiwa, bila kita sebut tentang mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita buat benda tu solely for Allah Subhanahu wa taala. Kita buat semata-mata mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. So the first intention that should kita letakkan dalam hati kita adalah mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengangkat kejahilan daripada diri sendiri. Antara niat yang ulama kita galakkan untuk kita letakkan dalam hati kita ketika mana kita menuntut ilmu, mengangkat kejahilan daripada diri kita sendiri. Suka ke tak suka, kita sebenarnya jahil. Ini satu hakikat lah yang perlu kita sebenarnya jahil. Walaupun kita tahu sebahagian benda, walaupun kita master dalam sebahagian benda, menguasai dalam sebahagian benda, tapi ada banyak sangat benda di out there yang kita tak tahu. That's why kita sebagai manusia perlu kepada constant learning. Dan selalu saya ingatkan kepada golongan para pelajar, kan, kita ni belajar, we should not stop daripada belajar. Sama juga dalam Islamic Studies. Kan, jangan kita deceive, jangan kita terpedaya dengan set yang kita ada. Baik kita ada diploma in Islamic Studies, kita ada degree Islamic Studies, kita ada masters ataupun kita ada PhD, jangan terpedaya dengan set yang kita ada. Kan? Kerana walaupun seseorang itu ada degree, walaupun ada masters, walaupun ada PhD, tapi sebenarnya banyak juga perkara yang dia tak tahu. Jadi kita adalah insan yang jahil. Allah Subhanahu wa taala cuma pinjamkan kita sedikit saja ilmu. Kan? Diberikan kepada kita ilmu yang sedikit. Jadi bila kita sedar yang ilmu kita adalah sedikit, antara niat yang boleh kita pasang adalah mengangkat kejahilan daripada diri kita sendiri. Niat yang ketiga yang dibenarkan ketika mana kita menuntut ilmu adalah beramal dengan ilmu tersebut. Seorang talibul ilm sepatutnya dia tanamkan dalam hatinya ketika mana dia menuntut ilmu, dia ingin beramal dengan ilmu tersebut. Sebagaimana kita pernah sebutkan pada sesi-sesi sebelum ini, ilmu tanpa amalan adalah umpama pohon yang tidak berbuah. Bahkan di sana ada ancaman daripada Nabi SAW bagi golongan yang menuntut ilmu. Dia ada ilmu tentang Quran tetapi dia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Itu yang kita pernah kongsi dengan antum, sepotong hadis Nabi SAW. Satu ketika Nabi SAW bermimpi, Nabi dibawa oleh malaikat Jibril untuk pergi ke sebuah tempat, dan di tempat tersebut Nabi SAW terlihat ada seorang lelaki dalam keadaan berbaring. Dan ada seorang lelaki yang lagi satu pula dalam keadaan berdiri. Lelaki yang berdiri tersebut dia limpah batu ke arah orang yang baring tu. Kepala orang yang sedang baring tu. Lalu kepala dia berkecai. Pecah. Lalu diambil lagi batu tersebut, Allah Subhanahu wa taala restore balik kepala orang yang baring tu, dilimpah sekali lagi berkali-kali. Berkecai kemudian restore balik, berkecai kemudian di-fix balik kan, di-restore balik kemudian berkecai lagi, dilimpah dengan batu. Bila ditanya kepada malaikat Jibril, kan siapa tu yang diseksa sedemikian rupa, kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, itu adalah daripada kalangan umatmu yang ada ilmu berkaitan dengan Quran tetapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Bukan saja mereka tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim, mereka juga kadang-kadang tidak mendirikan solat 5 waktu. Jadi kalau orang yang ada knowledge of the Quran tetapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim, juga ada ancaman daripada Nabi SAW. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW berkaitan dengan kedua kaki anak Adam tidak akan berganjak pada hari akhirat kelak sehinggalah ditanya tentang beberapa soalan. Salah satunya adalah berkaitan dengan ilmu yang dia belajar. Apa yang kita dah lakukan dengan ilmu yang kita belajar ni? Adakah kita mengamalkan ilmu tersebut? Adakah kita menyampaikan ilmu tersebut? Itu bahkan dipersoalkan di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu adalah beberapa contoh yang mana niat-niat yang dibenarkan ketika menuntut ilmu. Sebenarnya di sana ada lebih banyak niat daripada yang 3 ni. Itu yang kita nak discuss in the next slide. Jadi saya nak tanya soalan saya yang pertama pada malam ini. Kan? Jadi kita harapkan antum kalau boleh berikan input antum, pandangan antum, komen antum tentang soalan yang ada pada slide yang kelima ni. Apakah contoh-contoh niat lain yang dibenarkan ketika menuntut ilmu? Selain daripada mencari keredaan Allah, selain daripada mengangkat kejahilan, kan? Apa lagi niat yang lain yang antum rasa boleh seorang penuntut ilmu pasang ataupun tanamkan dalam hatinya? Apa pandangan antum? Boleh tuliskan dekat chat box. Niat-niat yang lain yang antum rasa okey. Jadi ada yang kata untuk mengajarkan apa yang dipelajari, kan? Jawapan yang baik. Ada yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Ada mengatakan mengangkat kejahilan orang lain, memenuhi kewajipan sebagai Muslim, to benefit others, manfaatkan orang lain, selamatkan diri dan keluarga dari api neraka, menolong orang lain dengan ilmu yang ada, dibersihkan hati, nak menyampaikan sebagai dakwah, niat untuk mengajarkan kepada keluarga, untuk meningkat prestasi pekerjaan, ada kata mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan tempat di syurga kelak. Ada juga mengatakan memanfaatkan diri dan orang lain, kan, menegakkan kebenaran. Kan? Ada kata fardu kifayah, ada kata berkongsi ilmu. Jadi secara amnya jawapan yang antum berikan adalah jawapan yang boleh diterima, kan? Jawapan yang baik. Itu juga adalah niat-niat yang boleh kita pasang. Kan? Itu tidak salah ketika mana kita menuntut ilmu. Cuma saya nak kongsi 4 niat tambahan yang kata para ulama yang boleh ditanamkan dalam hati seseorang ketika mana seseorang itu menuntut ilmu. Antara niat yang boleh dipasang oleh seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu adalah bila dia menuntut ilmu, dia niat untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita maksudkan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala adalah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, salah seorang tokoh ulama daripada Syria, dalam muqaddimah kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dia kata asy-syari'atu kullu ma anzalallahu ala ibadi. Syariat itu adalah segala perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Which means anything, everything in the Quran, setiap perkara yang ada kat dalam Quran itu termasuk dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, maka itu termasuk dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. So syariat Allah, iaitu ajaran Allah, the encompasses, dia merangkumi banyak perkara. Akidah termasuk dalam syariat Allah, fikih termasuk dalam syariat Allah, akhlak termasuk dalam syariat Allah. So basically every teaching dan setiap ajaran yang ada kat dalam Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Seorang Muslim dia should love syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia should cinta syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia should pasang niat dalam hatinya untuk menegakkan ajaran Islam ataupun syariat Allah Subhanahu Wa Taala dekat muka bumi ini. Antara niat tambahan yang disarankan oleh para ulama bagi golongan para penuntut ilmu adalah kita menuntut ilmu agar diterangkan hati kita. Dicahayakan hati kita. Kita nak hati yang bercahaya. Kan? Bercahaya dengan keimanan. Bukan hati yang gelap. So ada saranan yang lain yang diberikan oleh para ulama adalah agar diterangkan hati-hati kita. Yang ketiga, kata sebahagian di kalangan ulama, kita juga boleh niatkan agar dibersihkan hati kita. Menyucikan hati kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu, pembelajaran yang betul, niat yang betul dalam kita menuntut ilmu, insya-Allah akan menghasilkan seorang individu yang hatinya bersih. Dihiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah. Dihiasi dengan sifat-sifat yang baik. Itu kalau niat dia betul. Kalau niat dia tak betul, antum akan lihat, semakin bertambah ilmunya, kadang-kadang semakin bertambah sifat-sifat yang mazmumah. Sifat-sifat yang tercela. Jadi antara niat yang boleh dipasang tadi yang ketiga adalah agar disucikan, dibersihkan hatinya. Last yang kita nak kongsi sebagai tambahan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kita menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, and that should be the way. Bila seseorang tu semakin berilmu, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semakin taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan sebaliknya. Kita tak nak orang yang mana semakin menuntut ilmu, semakin takabur, semakin sombong, semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang tu menuntut ilmu, tapi dia rasakan dirinya semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin tidak mencintai Al-Quranul Karim, semakin tidak mencintai sunnah Nabi SAW, dia kena pause for a while, dia kena reflect, dia kena muhasabah. Kat mana dia tersilap dalam perjalanan dia menuntut ilmu? And one of the thing yang dia perlu muhasabah adalah tentang niat dia. Kalau kita semakin menuntut ilmu, semakin kita punya percakapan semakin takabur, percakapan kita semakin kasar, you need to pause. You need to stop for a while, berhenti sejenak, dan kita harus reflect, muhasabah. All this while kita menuntut ilmu, adakah niat kita betul? Sampai kita ni rasakan seolah-olah semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara niat yang boleh kita pasang ketika mana kita menuntut ilmu adalah niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rumuskan 4 niat tambahan yang tadi saya tambah. Apart from apa yang antum sebutkan kat chat box, tadi saya tambah 4 niat tambahan yang disarankan oleh para ulama. Antaranya pertama, menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah agar diterangkan hati. Ketiga adalah menyucikan hati. Keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan beberapa saranan yang diberikan oleh para alim ulama kita. Ada yang tambah dekat chat box, Ustaz, bolehkah berniat untuk meningkatkan status kami di kalangan manusia supaya boleh menjadi contoh yang tauladan seperti firman Tuhan, dan begitulah kami menjadikan kalian ummatan wasata. Jadi untuk dijadikan sebagai contoh tauladan asal adalah boleh diterima asalkan dia punya niat tu bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Okay? Bukan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk takabur, bukan untuk riak, kan? Maka boleh. Ada juga yang mengatakan niat supaya kita senang untuk ringan beribadah, contoh seperti solat, kan? Kadang-kadang solat rasa agak berat, maka itu juga adalah dibenarkan. Okay? Ada yang juga mengatakan rendah diri, kan? Jadi itu merupakan di antara beberapa niat tambahan yang disarankan oleh para alim ulama kita. Saya nak beralih kepada soalan yang kedua pada hari ini. Tadi kita kata ada banyak niat. Ada banyak niat yang dibenarkan untuk kita pasang dalam hati kita, kita tanamkan dalam hati kita ketika kita menuntut ilmu. Soalan saya yang seterusnya, bolehkah seseorang Muslim itu menggabungkan beberapa niat ketika menuntut ilmu? Boleh tak dia combine? Dia niat untuk mencari keredaan Allah, dia juga niat untuk mengangkat kejahilan, dia pun niat untuk bersihkan hati, dia pun niat agar diterangkan hati, jadi dia combine banyak-banyak. Apa pandangan antum? Boleh ke tak boleh? Okay. Ada yang kata boleh, niat-niat yang baik, boleh tetapi harus mengutamakan niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okay. Jadi ramai yang kata boleh. Okay. Jadi sebagai jawapan to this particular question, kita mengatakan niat yang paling tinggi sekali adalah bila seseorang tu niat semata-mata kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh tak kita combinekan dengan yang lain-lain? Kata para ulama kita adalah dibenarkan. Asalkan niat yang kita combine semua adalah niat yang diterima dalam Islam. Niat yang diterima dalam Islam. Make sure that bila kita combine tu, kita gabungkan banyak-banyak. Tak kira lah 2 ke 3 kan, 3 in 1 ke 4 in 1 ke. Kita gabungkan. Make sure that all those niat-niat tersebut adalah niat yang dibenarkan. Bukan kita combinekan antara niat yang dibenarkan dengan niat yang tak dibenarkan. Jadi tadi contoh kan kita bagi niat untuk mencari keredaan Allah. Kita combine sekali. Ustaz, saya menuntut ilmu, saya niat untuk cari keredaan Allah. Saya niat untuk mengangkat kejahilan daripada diri saya. Saya juga niat agar dibersihkan hati saya. Saya juga niat agar menjadi insan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke tidak? Kita kata boleh. Asalkan kesemua niat yang antum pasang, tanamkan dalam hati itu adalah diterima oleh dalam Islam.
Apa contoh bila kita gabungkan niat, jadi tak boleh? Sebagai contoh, bila antum masukkan niat-niat tambahan yang mana tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, dia niat menuntut ilmu, mencari keredaan Allah, dalam masa sama juga dia ada niat dalam hatinya untuk merendahkan orang. Aku menuntut ilmu ni, cari keredaan Allah, tapi at the same time, aku nak rendahkan si dia tu. Nak rendahkan orang. Jadi, the moment kita masukkan niat tambahan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak diterima dalam Islam, maka itu adalah tak dibenarkan. Jadi kita kena remove lah, kita kena berusaha struggle untuk remove, untuk menghilangkan niat yang tidak tepat itu. Jadi sebagai jawapan bagi this question, boleh tak gabungkan? Boleh, asalkan semua niat yang kita pasang itu adalah niat yang diterima di dalam Islam. Lepas kita bahaskan tentang niat-niat yang diterima dalam Islam, kan, yang sepatutnya kita pasang ketika mana kita menuntut ilmu, kita nak beralih kepada perbahasan kita yang kedua, adalah niat-niat yang dilarang ketika mana seseorang itu menuntut ilmu. Kan, ini juga diingatkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab, khususnya kitab-kitab berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Jadi kita berikan 3 contoh terlebih dahulu. Contoh-contoh niat yang dilarang ketika mana menuntut ilmu. Yang pertama sekali adalah riak. Iaitu kita menuntut ilmu adalah untuk mendapat pujian orang. Aku menuntut ilmu ni, nanti bila aku dapat diploma, aku dapat degree, aku dapat masters, aku dapat PhD, nanti orang puji aku. Orang beri aku gelaran yang tertentu. Kita harapkan pujian daripada manusia. Jadi sebagaimana kita maklum semua, riak ni adalah satu dosa. Dia bukan sahaja dosa yang kecil, tapi dosa yang besar. Kalau seseorang itu tidak berhati-hati, mati dalam keadaan ada riak dalam hatinya, diancam oleh Nabi SAW dalam sebagian hadis, dikhawatiri boleh dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berusahalah kan untuk bersihkan hati kita daripada sifat riak ni. Para ulama kita yang terdahulu, kan, our pious predecessors, mereka, kita akan lihat kehidupan mereka ni, mereka tidak suka kan, dipuji oleh orang. Bahkan bila mereka mengamalkan sesuatu, mereka akan cuba untuk menyembunyikan amalan-amalan mereka. Especially amalan-amalan yang bersifat sunat. Kerana takut sangat daripada penyakit riak ni. Jadi yang pertama sekali yang sepatutnya dielakkan, iaitu diharamkan ke atas golongan penuntut ilmu adalah bila ada niat riak, iaitu untuk mendapat pujian daripada orang lain. Kan, agar dilihat oleh orang lain. Yang kedua, yang ingin kita kongsi dengan antum sekalian, niat yang dilarang ketika menuntut ilmu adalah bila ada niat untuk merendahkan orang. Okay. Jadi bila kita ada cert yang tertentu, kan, barangkali ada yang akan merendahkan orang lain. Kau belajar macam mana? Aku ada diploma, aku ada degree. Saya ada masters. Kamu ada apa? Saya ada PhD. Kamu ada apa? Okay. Jadi kalau sekiranya kita rendahkan orang lain, itu juga dia bukan makruh, adalah diharamkan dalam Islam. Merendahkan orang lain, hukum dia bukan makruh, hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan satu kaum, a group of people merendahkan kaum yang lain. Jadi jangan sekali-sekali kita merendahkan orang. Yang ketiga, niat yang dilarang ketika menuntut ilmu adalah bila niat diberikan kemuliaan. Okay. Mengharapkan manusia muliakan dia. Okay. Itu juga, kata para ulama, kalau boleh dielakkan. In the first place tadi kita katakan yang kita ni niat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mencari keredaan daripada manusia. Ini merupakan di antara 3 contoh niat yang dilarang ketika mana seseorang itu menuntut ilmu. Pada kesempatan ini saya nak tanya soalan yang berikutnya. Soalan kita yang ketiga pada malam ini. Apakah contoh-contoh niat lain yang dilarang ketika mana menuntut ilmu? Apa pandangan antum? Apa contoh-contoh yang lain? Ada pandangan daripada antum?
ada kata nak bermegah-megah, kan? Ada kata untuk berdebat, kan? Memang betul jawapan tersebut, kan? Kalau ada tambahan yang lain daripada para peserta yang lain, semata-mata untuk ganjaran duniawi, kan? Ada kata mencari kesalahan orang, kan? Aniayakan orang lain, kan? Mencari kesilapan nafs seperti yang dilakukan oleh golongan orientalis, merasakan diri lebih tinggi, kan? Merendahkan maruah orang, kan? Jadi jawapan-jawapan yang baik-baik belaka. Jadi kita mengatakan adalah apa yang antum jawab ni kebanyakannya adalah benar, kan? Jadi niat menipu orang dan yang lain-lain itu adalah betul lah. Kalau saya boleh tambah, saranan para ulama kita, antara niat yang kita tak sepatutnya pasang dalam hati kita, kita menuntut ilmu adalah niat untuk suka berdebat. Aku menuntut ilmu ada semata-mata nak berdebat dengan orang. Jadi kalau semata-mata untuk berdebat dengan orang, itu juga kan dilarang oleh para ulama. Ataupun dia menuntut ilmu adalah agar dapat bermegah diri di depan para ulama. Kan ada hadis Nabi SAW yang Nabi larang seorang penuntut ilmu menuntut ilmu daripada menuntut ilmu dengan niat untuk bermegah di depan para ulama. Ataupun berdebat dengan golongan yang jahil. Ataupun mendapatkan perhatian manusia. Jadi dia belajar ilmu, dia belajar istilah-istilah yang susah-susah. Contoh dia belajar usul fikir, dia belajar istilah yang susah-susah. Yang kalau kita sebut, tak semua orang faham. Dia guna istilah istihsan, dia guna istilah istishab, dia guna istilah masalih mursalah, ataupun dia mendalami hadis Nabi SAW, kan? Dia hafal istilah-istilah yang susah-susah, yang rumit-rumit, yang orang banyak tak faham. Kan? Istilah hadis munkar, hadis syadz. Tapi niat dia sebenarnya bukan ikhlas kerana Allah. Niat dia adalah agar dia dapat gunakan istilah-istilah ini kat depan para ulama untuk menunjukkan, look, aku juga berilmu. Untuk bermegah di depan para ulama. Ataupun untuk bermegah di depan orang yang lain. Maka kita katakan, walaupun belajar usul fikir itu bagus, walaupun belajar hadis itu bagus, ulum hadis bagus, belajar ulum Quran bagus, tapi kalau dengan niat untuk bermegah di depan orang, itu yang tak bagus. Seolah-olah kita mencari kemuliaan di depan orang. Seolah-olah kita mencari kemasyhuran, kita mencari pujian manusia. Kan? Jadi, kita mengatakan yang you must be very careful tentang kita punya intention. Okay. Ada yang tanya dekat chat box, what about niat untuk mencari jalan lebih senang? Is it allowed? Kalau boleh explain lagi, what do you mean by that? Apa yang jalan yang lebih senang? Kan? Jadi kita mengatakan itu merupakan contoh-contoh lah niat-niat yang dilarang kan ketika mana kita menuntut ilmu. Jadi ada yang mengatakan juga like in mazhab, jadi kita you learn the easiest, then choose that. Okay. So contohlah macam fikir kan, kita belajar ada different mazhab, kan? Kita belajar tentang perbezaan pandangan di kalangan para ulama, kemudian kita pilih yang paling senang. Ini ada perbahasan di kalangan para ulama usul fikir. Boleh tak kita mengambil pandangan yang paling senang, paling mudah antara mazhab-mazhab yang ada, kita pilih yang paling senang. Dekat sini, kata para ulama, kalau kita pilih yang paling senang, kerana bukan kerana knowledge, kan? Maksudnya adalah kita setakat nak pilih yang paling senang je dalam each and every issue, maka itu yang ramai di kalangan para ulama kita mengatakan adalah tak dibenarkan. Okay? Kita hanya pilih yang paling senang. Okay? Kerana kadang-kadang tak semestinya pandangan yang paling senang itu adalah paling hampir kepada kebenaran. Kadang-kadang pandangan yang paling senang tu in certain issues adalah yang paling jauh daripada kebenaran. Kan? Tapi bagus tak belajar perbandingan mazhab? Kita kata bagus. Boleh tak manfaatkan pandangan mazhab yang lain? Boleh. Ada tak syarat-syarat dia? Ada. Apakah syarat-syaratnya? Adalah bila kita ikut satu pandangan mazhab yang lain adalah berdasarkan ilmu. Kita tahu evidence dia, kita tahu dalil dia, maka itu boleh dilakukan. Tapi semata-mata mengambil pandangan yang paling senang kan dalam each and every mazhab, itu yang dilarang oleh ramai di kalangan para ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam.
Jadi itu merupakan beberapa contoh-contoh niat lain yang dilarang ketika mana kita menuntut ilmu. Pada kesempatan ini saya nak kongsi sepotong hadis Nabi SAW. Sepotong hadis yang saya pernah kongsi dengan antum, yang hadis ini ketika mana guru saya dekat Madinah Al-Munawwarah kongsi hadis ni, namanya adalah Syekh Mansur. Kan? Masih ingat lagi, lebih kurang pada tahun 2007 dia kongsi hadis ni, 13 tahun yang lalu. Dan dia menangis dalam kelas dan semua pelajar nangis dalam kelas. Dan saya bila cek this particular hadis, saya juga ada this hadis diriwayatkan oleh beberapa imam dalam kitab-kitabnya. Salah seorang imam yang meriwayatkan hadis ni adalah Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahih Muslim. Salah seorang ulama juga yang meriwayatkan hadis ni adalah Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi ataupun Jami' At-Tirmizi. Dan dalam riwayat Tirmizi ni dia ada additional maklumat yang tak ada dalam riwayat yang lain. Antara additional maklumat yang disebutkan dalam Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi, hadis ini ketika mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Datang seorang lelaki yang bernama Syufai. Dia datang ke kota Madinah berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia request daripada Abu Hurairah untuk narrate kepada dia, untuk meriwayatkan kepadanya sepotong hadis yang Abu Hurairah sendiri dengar daripada Nabi SAW. Ketika mana Abu Hurairah radhiyallahu an nak meriwayatkan hadis ni, sebelum dia riwayatkan dia nangis dulu. Dia nangis teresak-esak. Kan, sampai dia cuba kontrol diri dia. And once again dia nak try untuk narrate this particular hadis, dia juga nangis sekali lagi. So dalam riwayat Tirmizi ada disebutkan Syufai bila bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah nangis beberapa kali. Dia tak boleh kontrol dia punya tears, tangisan dia. After several times, selepas beberapa kali menangis, barulah dia boleh meriwayatkan this particular hadis. Kan? Hadisnya datang dengan lafaz yang sedikit berbeza dalam kitab Tirmizi. Cuma hadis yang kita kongsi dengan antum pada hari ini adalah hadis dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita nak bacakan terlebih dahulu hadis ini sebelum kita nak kupaskan this particular hadis. Kata Nabi SAW, "Inna awalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha. Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Qala kazabta. Walakinnaka qatalta li'an yuqal jari'un. Faqad qila. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Kita translatekan dulu this particular first part. Sungguhnya manusia yang pertama kali dihisap pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga dia mengetahuinya dengan jelas. Lantas dia bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hamba-Ku?" Dia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah sehingga saya mati syahid." Allah berfirman, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan kerana untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kita lihat this first part of the hadith adalah tentang seseorang kan dia pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi niat ni tak betul. Niat dia adalah untuk mendapat pujian manusia. Kalau nanti dia mati, orang akan panggil fulan jari'un. Dan fulan, orang ni adalah seorang yang berani. Orang ni adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia inginkan sangat dapat pujian tersebut. Maka bila ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang telah dilakukan kat dunia, dia pun jawab, "Dulu kat dunia aku pergi berperang ya Allah demi menegakkan agama kamu. Kerana-Mu ya Allah." Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, "Yang kamu ini tipu. Kamu berperang, kamu pergi berjihad adalah untuk dapat gelaran, orang gelar kamu sebagai seorang yang berani, lalu diperintahkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala." Kita sambung hadis yang tadi tu, slide yang seterusnya. "Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Qala fama 'amilta fiha.
qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari'un. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhi hatta ulqiya finnar. Terjemahannya, dan didatangkan pula seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu buat? Dia menjawab, saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demi engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarnya serta membaca Al-Quran agar dikatakan seorang yang mahir dalam membaca. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Golongan yang seterusnya akan dihadapkan dekat depan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis ini adalah golongan orang-orang yang belajar Al-Quran. Bahkan orang yang mengajar Al-Quran. Kalau kat Singapore konteks, orang yang mengajar Quran tu adalah orang yang ada ARS. Asatizah Recognition Scheme. Itu kalau Singapore konteks lah. Sama juga dengan golongan penuntut ilmu. Belajar ilmu, tapi niat mereka yang belajar Quran, yang mengajar Quran, niatnya adalah agar digelar sebagai seorang qari'un. Orang yang mahir baca Quran. Orang yang menuntut ilmu pula, bila dihadapkan dekat depan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, bila ditanya oleh Allah, apakah kamu lakukan kat dunia? Dia kata, aku belajar kerana-Mu ya Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengata, tipu. Yang belajar ilmu ni, kamu niat agar digelar sebagai seorang alim, sebagai seorang yang pandai, orang yang knowledgeable. Faqad qila, dan telah diberikan pujian tersebut. Yang belajar Quran telah diberikan pujian sebagai seorang qari, yang menuntut ilmu telah diberikan gelaran sebagai seorang alim. Faqad qila, telah diberikan pujian tersebut, maka diseret oleh para malaikat masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan hadis ni, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullih fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Dan seorang lelaki yang diberi keluasan rezeki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semua, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahui dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengannya? Dia menjawab, saya tidak meninggalkannya sedikit pun, melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau redai. Allah berfirman, dusta kamu. Akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Satu lagi golongan yang disebutkan dalam hadis ini adalah golongan yang suka menderma. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada mereka apa yang mereka lakukan, mereka mengatakan mereka infakkan harta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah kata, kadzabta, kamu tipu. Kamu menginfakkan harta, kamu derma adalah agar orang gelar kamu, puji kamu sebagai seorang yang dermawan. Faqad qila, telah diberikan pujian tersebut kepada kamu, lalu diseret masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para peserta yang saya kasih sekalian, hadis yang panjang ini mengingatkan kita tentang beberapa golongan manusia yang secara zahir mereka melakukan benda yang baik. Memang benda yang baik yang mereka lakukan. Yang satu belajar Quran, yang satu menuntut ilmu, yang satu pergi berperang untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala,
dan yang lagi satu pula adalah menderma. Tapi the problem, masalah yang ada pada golongan-golongan ini adalah niat mereka itu tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun lidah mereka mengatakan mereka mencari keredaan Allah, tapi hati mereka tak cari keredaan Allah. Hati mereka cari keredaan manusia. Hati mereka cari pujian daripada manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu apa yang ada kat dalam hati. Sebab itu selama ini saya selalu tegaskan kepada para peserta, para pelajar sekalian, yang ikhlas ni adalah satu sifat, satu rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat lidah kita boleh kata kita ikhlas kan. Tapi dalam hati kita sama ada kita ikhlas ataupun tidak, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dan ada tambahan, walaupun kita kongsi dengan antum riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, di sana ada tambahan dalam riwayat Tirmizi, selepas Abu Hurairah, selepas Nabi SAW riwayatkan this particular hadis kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, ulaika thalatha. Kan? Inilah, wahai Abu Hurairah, inilah 3 golongan manusia yang merupakan antara golongan yang pertama yang akan dimasukkan ataupun dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW kata ke Abu Hurairah, Nabi kata 3 golongan ini adalah di antara golongan yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata sebagian ulama, mereka mengatakan golongan pertama yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala bukan golongan pembunuh, bukan golongan penzina, bukan golongan pencuri, bukan golongan peminum arak. Tapi di antara golongan yang pertama yang akan diseret masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala adalah golongan qurra, golongan talibul ilm, golongan para dermawan, golongan para mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tapi niat mereka tidak ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh kita tak naklah termasuk dalam this particular golongan yang diancam dengan api neraka. Kita tak nak kalau boleh kita spend many years, bertahun-tahun lamanya menuntut ilmu. Tapi kita tak nak waste all those years, kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita belajar kat masjid, kita belajar, kita ambil additional courses. Tak kisahlah antum ambil apa saja khusus ataupun program yang antum belajar, baik dekat politeknik, baik dekat universiti, kan, ataupun secara dekat rumah orang kita belajar, tapi tak ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, dijanjikan Nabi SAW menjanjikan orang tersebut dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita katakan tadi, kita ni menuntut ilmu bukan untuk mencari keredaan manusia. Kita bukan cari pujian manusia. Kalau sekiranya andai kata ada dalam hati-hati kita menuntut ilmu, kan, untuk mencari keredaan selain daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bersihkan hati kita. Bersihkan niat kita. Niat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, niat hanya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan niat untuk mencari keredaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita daripada kalangan orang-orang yang ikhlaskan niat kita ketika mana kita melakukan apa sahaja perkara. Baik ketika mana kita menuntut ilmu ataupun melakukan amalan-amalan yang baik yang lain. Sebagaimana cuma kita maklum, kan, iblis ketika mana dia dikeluarkan, sebelum dia dikeluarkan daripada syurga, kan, dia pernah bersumpah dekat depan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia akan cuba menyesatkan manusia, dia akan ganggu manusia daripada pelbagai arah. Daripada arah depan, daripada arah belakang, daripada arah kanan, daripada arah kiri. Dia akan launch dia attack. Dia akan serang. Kan? Tentera-tenteranya akan serang manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Tapi ada satu golongan yang dia tak boleh sesatkan. Siapakah golongan yang dia tak boleh sesatkan?
Golongan yang iblis dan tenteranya syaitan tak boleh sesatkan adalah golongan yang mengikhlaskan niat mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang iblis dan tentera-tenteranya tak boleh nak sesatkan adalah golongan yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, kita ni bersyukur dengan 3 cara. Pertama adalah kita bersyukur dengan hati kita. Kedua, kita bersyukur dengan lidah kita. Ketiga, kita bersyukur dengan anggota badan kita yang lain. Macam mana cara bersyukur dengan hati? Cara bersyukur dengan hati adalah kita acknowledge nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Macam mana cara kita bersyukur dengan lidah? Cara kita bersyukur dengan lidah adalah dengan kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita sebutkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan ada banyak doa harian kita yang bermula dengan Alhamdulillah. Macam mana kita bersyukur kepada Allah dengan anggota badan kita? Kita bersyukur kepada Allah dengan anggota badan kita adalah kita menggunakan anggota badan kita pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang insan, seorang Muslim yang hiasi hatinya dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sifat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah insan yang sukar disesatkan oleh iblis dan tentera-tenteranya. Sebab itu dalam Al-Quran selalu disifatkan golongan yang bersyukur ni adalah golongan yang sedikit. Amat sedikit sangat daripada kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur. Pernah diriwayatkan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, dia terdengar ada satu lelaki berdoa. Lelaki itu berdoa mengatakan, "Ya Allah, masukkanlah aku, golongkanlah aku daripada kalangan orang-orang yang sedikit." Maka Sayyidina Umar bertanya kepada lelaki ini, "Apakah yang kamu maksudkan dengan golongan yang sedikit?" Kata lelaki ini kepada Sayyidina Umar, kan? Dia mengatakan yang dimaksudkan dengan sedikit kat sini adalah orang-orang yang bersyukur. Kerana dalam Al-Quran, in several verses in the Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan golongan yang bersyukur ini adalah golongan yang sedikit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semua dalam golongan orang-orang yang apabila melakukan kebaikan, Allah berikan kita kekuatan untuk ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita daripada kalangan hamba-hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengelakkan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Seorang hamba yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu rasa syukurnya kepada Allah itu adalah kurang. Tapi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah ciri-ciri hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya kongsi hadis ini, bukanlah saya nak hambat kan antum semua daripada melakukan kebaikan. Bukan itu niat kita. Jangan saya tak nak lah kan, kalau boleh dah baca hadis ini tiba-tiba ada orang kata, kalau gitu tak nak lah tuntut ilmu. Nanti masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu tak nak lah belajar Quran. Nanti masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ada orang kata, kalau gitu tak nak lah derma. Nanti masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan nusus, kita perhatikan teks-teks dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang perkara-perkara ini, kita akan dapati ada juga banyak kelebihan. Kan orang-orang yang melakukan benda-benda ini. Sebagai contoh, orang yang belajar Quran. Kan? Ada banyak hadis di sana yang menyebutkan tentang kelebihan orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Quran. Kata Nabi SAW, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada banyak juga hadis atau kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu. Hadis yang famous, hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan demi mencari ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Cuma kita nak ingatkan, bila kita melakukan kebaikan, the first thing yang antum harus utamakan adalah niat yang suci. Niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau kita lakukan perkara, kan kita minta pada Allah digunakan keikhlasan.
InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan untuk kita mengharungi kehidupan kita ini, melakukan amalan-amalan yang baik dengan penuh rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan untuk mendapatkan pujian daripada mana-mana pihak. Pada kesempatan ini mungkin kita nak lihat sebentar kalau sekiranya ada soalan-soalan yang diajukan dekat chat box. Tadi ada yang kita dah jawab, seperti ada yang tanya niat supaya kita senang untuk ringan beribadah seperti solat. Kan boleh ke tidak? Kita katakan adalah dibenarkan. Ada yang tanya, Ustaz cakap pasal niat, bolehkah kita niat dua ibadah? Buat sekaligus. Sebagai example, solat sunat tahiyatul masjid dengan solat sunat qabliyah. Okay. Jadi boleh tak kita combinekan dua niat? Sebagai contoh dalam solat, kita combinekan solat tahiyatul masjid dan kita combinekan sunat qabliyah. Kan? Pandangan para fuqaha, pandangan para ulama dalam hal ini, ada ramai juga di kalangan ulama yang membenarkan perkara tersebut. Yang paling baik adalah kita pisahkan. Contoh kita masuk ke dalam masjid, kan kita datang awal sebelum azan, kita masuk, kita dirikan dulu salat tahiyatul masjid. Bila dah azan, contohlah azan zuhur dah dikumandangkan, kita bangun sekali lagi untuk mendirikan solat sunat qabliyah sebelum zuhur. Itu yang paling baik. Yang paling baik adalah kita pisahkan antara solat sunat tahiyatul masjid dengan solat sunat qabliyah. Tapi kalau sekiranya orang tu datang lambat, Ustaz, dia datang lambat ke masjid, azan baru dikumandangkan, dia takut kalau dia pisahkan antara tahiyatul masjid dengan solat sunat qabliyah, dia takut yang nanti zuhur, fardu zuhur dah start dah, boleh tak digabungkan? Kata sebahagian di kalangan para ulama adalah boleh digabungkan. Cuma kita nak ingatkanlah, tak semua ibadah boleh digabungkan. Tak semua jenis solat boleh dikombainkan. Sebahagiannya boleh dikombine, digabungkan, dan sebahagian tak boleh digabungkan. Antara contoh solat yang tak boleh digabungkan adalah seperti contoh solat sunat qabliyah dengan solat sunat fardu. Solat sunat qabliyah dengan solat fardu. Tak boleh digabungkan. Solat qabliyah zuhur tak boleh digabungkan dengan solat fardu zuhur. Tak boleh. Solat fardu zuhur tak boleh digabungkan dengan solat ba'diyah zuhur. Pun tak boleh. Itu adalah di antara beberapa segelintir daripada solat-solat yang tak boleh digabungkan. Tapi apa yang ditanyakan dekat chat box tu boleh digabungkan. Solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat qabliyah. Kita baca sedikit soalan antum. Masya Allah, ada satu soalan yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita berkongsi ilmu tetapi beliau tidak berminat untuk mendengar? Dan mereka akan beritahu yang kita ni action bagus. Bagaimana harus kita hadapi hamba Allah seperti ini? Tak dapat kita nafikan, ada sebagian orang yang barangkali langsung tak berminat untuk mendengar perkongsian ilmu. Bahkan barangkali ada orang yang akan menyindir kita, yang akan merendahkan kita. Kan? And that is part of dakwah. Bila kita berdakwah, kadang-kadang tak semua orang willing to listen. Kan? Jadi kadang-kadang benda ni it takes time lah. Kan? Dia perlukan kepada barangkali strategi yang lain untuk kita approach such person. Tak semua orang suka untuk mendengarkan kebaikan. Kadang-kadang ada sebahagian golongan yang barangkali bila diberikan nasihat, kan? Bila diberikan dikongsi ilmu, ada yang tidak sudi untuk mendengar. Jadi yang pentingnya adalah bila kita sampaikan ilmu, kita pun kena sampaikan dengan cara yang baik. Kan? Itu yang juga kita perlu ketahui ataupun kita tekankan. Ilmu yang kita sampaikan tu is a good thing, tapi cara penyampaian kita juga adalah cara kita sampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang menyindir,
bukan dengan cara kita merendahkan orang. Naluri seorang manusia ni dia tak suka direndahkan, tak suka disindir, kan? Jadi wallahu taala alam, kita boleh keep on trying kan, tapi dengan cara different strategy. Wallahu taala alam, different people barangkali requires different approach, barangkali barangkali memerlukan pendekatan yang berbeza. Wallahu taala alam. Soalan yang baik juga dekat Q&A box. Ustaz, bagaimana jikalau seseorang itu melakukan derma dan post di social media, tapi dengan niat supaya dapat mengajak orang lain membuat perkara yang sama? Boleh ke tidak? Kita kata boleh. Ulama kita antara mengatakan kalau kita nak galakkan orang lain untuk beramal, sebagai contoh untuk berderma, kita yang initiate the move. Kan, kita derma, kan? Kemudian dengan niat kan, agar orang lain juga boleh turut serta ikut perbuatan tersebut, maka ramai juga di kalangan ulama mengatakan adalah dibenarkan. Tapi that particular person, dia kena betul-betul ingatkan hati dia, yang aku lakukan ni hanyalah semata-mata kerana Allah dan untuk mengajak orang lain kan, melakukan kebaikan, bukan dengan niat untuk mendapat pujian manusia. That particular type of niat dibenarkan kalau kita mengajak orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Bahkan ada hadis yang lain yang mana Nabi SAW mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang mulakan satu perbuatan yang baik kan, lalu diikuti oleh orang-orang yang lain, dia juga akan dapat pahala, ganjaran, selagi mana orang lain tu mengamalkan perkara-perkara yang dia dah start tu, yang dia mulakan. Okay. Syukran di atas soalan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada juga yang bertanya, kadang-kala bila kita diminta memberi nasihat atau mengongsi ilmu, awalnya niat kita ikhlas. Tapi tanpa disedari, niat-niat lain yang kurang elok muncul. Apa saran Ustaz? Saranan kita, kalau kita rasa macam niat-niat yang kurang elok, macam in the middle, dia menyelinap masuk dalam hati kita, apa yang boleh kita buat? Kita kena ingatkan hati kita pada ketika itu. Kita pause for a while, niatkan hati kita. Kan, kita didik hati kita, cuba kan, untuk remove benda-benda yang tak baik itu. Kan, kita ingatkan hati kita tentang ancaman Nabi SAW kalau melakukan benda tanpa keikhlasan. Jadi caranya adalah bukan dengan kita stop daripada kongsi ilmu, kan? Tapi caranya adalah orang yang menyampaikan ilmu tersebut, dia kena pause for a while and ingatkan hati dia. Hati manusia ni kadang-kadang dia bolak-balik. Bukan kadang-kadang, dia memang bolak-balik. Kan? Jadi perlu kita ingatkan hati tersebut agar untuk remove, menghilangkan rasa-rasa niat-niat yang lain yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. For soalan-soalan yang lain kita akan cuba jawab sebentar nanti. Kita nak teruskan dulu kita punya slides for today. Syukran di atas soalan-soalan antum yang baik. Kita teruskan dulu dengan slides kita. Jadi selepas kita dah kongsi dengan antum hadis yang panjang tadi kan, hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an tentang ancaman bagi beberapa golongan manusia melakukan amalan-amalan yang baik secara zahir, tapi batin mereka, kan, niat mereka tak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita nak beralih kepada slide kita yang ke-16 pada malam ini, adalah bolehkah berhenti menuntut ilmu kerana takut riak? Boleh tak? Antum dah belajar kan? Tiba-tiba baca hadis Sahih Muslim tadi, alamak takut riak. Jadi antum berhenti lah. Apa pandangan antum? Boleh tak kita berhenti? Ada yang kata jangan berhenti. Kan? Usaha buang riak, mohon pertolongan Allah, menuntut ilmu adalah wajib. Kan? Ada juga mengatakan meninggalkan kebaikan kerana takut orang kata kita riak, itulah riak. Masya Allah. Kan? Ada kata no, Masya Allah. Ada kata kena luruskan niat balik. Kan? Takut riak, itu pun riak. Kan? Ada juga mengatakan tidak boleh. Ada yang tambah keep on doing, ikhlas itu akan datang. Tak boleh, menuntut ilmu adalah wajib. Riak itu hanya Allah saja yang tahu. Kan? Godaan syaitan harus mujahadah sedikit.
Kan? Jadi jawapan-jawapan, komen-komen yang bernas, komen-komen yang baik-baik belaka. Kan saya setuju dengan jawapan-jawapan yang antum berikan. Jadi untuk jawab soalan ini, bolehkah berhenti menuntut ilmu kerana takutkan riak? Kita kata tak boleh. You should not do that. Kan? Kita tak sepatutnya berhenti menuntut ilmu. Yang sepatutnya kita lakukan, sepatutnya kita lawan. Lawan apa Ustaz? Lawan godaan syaitan pada ketika itu. Macam mana nak lawan Ustaz? Kita lawan adalah dengan kita ingatkan hati kita. Kita didik hati kita untuk buang sifat yang riak tu. Okay. Saya teringat pesanan sebahagian di kalangan para ulama silam kita seperti Fudail bin Iyad. Dia pernah berkata, meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Beramal kerana manusia adalah syirik. Ikhlas itu adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kamu daripada kedua-duanya. Saya ulang sekali lagi. Kata sebahagian ulama silam kita, Fudail bin Iyad, dia pernah berkata, meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Kan? Kita dah buat benda tapi kita tinggalkan kerana manusia, itu riak, kata dia. Beramal kerana manusia adalah syirik. Kita beramal untuk mendapatkan pujian manusia, itu syirik, kata Fudail bin Iyad. Ikhlas itu adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada kedua-duanya. Jadi you should not stop seeking knowledge. Tak sepatutnya kita berhenti menuntut ilmu. Dan kalau saya boleh tambah kalam kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, tokoh ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, dia pernah berkata, barang siapa yang berazam melakukan sesuatu ibadah kemudian meninggalkannya kerana takut dilihat manusia, maka dia sebenarnya adalah riak. Kan, jadi Imam Nawawi kata, siapa yang dah berazam melakukan satu ibadah kemudian dia tinggalkan kerana takut dilihat manusia, maka itulah riak. Itu juga kalam daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulannya bagi this particular question, kita mengatakan yang kita should not stop, berhenti menuntut ilmu. Yang sepatutnya kita lakukan adalah kita ingatkan hati kita. Kita didik hati kita. Kan? Cakap dengan dia baik-baik. Ustaz, macam mana nak cakap dengan hati? Cakaplah. Kan? Antum cakap in your inner self kan? Wahai hati, kan? Janganlah kita melakukan perkara ini untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan niat dan ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu lakukan ini adalah kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan amalan tak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dijanjikan dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pause for a while, kan? Kemudian kita ingatkan hati kita. And ini happens to every ibadah yang kita lakukan. Dia tak semestinya menuntut ilmu. Dia juga boleh berlaku ketika mana kita solat. Kita solat kat public, kan? Kita kalau kat sekolah, kita politeknik ke, ataupun kita dekat universiti ke, ada tempat solat, kan, dekat staircase. Contoh kita solat, kan, first ikhlas pada Allah, tiba-tiba ada orang lalu, kan? Kawan kita lalu. Daripada niat ikhlas, tiba-tiba dia terdetik dalam hati, kan, untuk menunjuk-nunjuk. Kita solat maghrib kat sekolah, kita solat maghrib kat tempat kerja sebagai contoh, kan? Ataupun dekat sekolah. Kan? Kemudian first ikhlas pada Allah kerana tak ada orang nampak. Tiba-tiba bila ada orang lalu kat tempat tersebut, kita niat, kan, baca Quran dengan jahar, dengan niat untuk memperdengarkan ataupun dengan niat untuk mendapat pujian manusia, perhatian manusia. Kan? Jadi pada ketika itu kita kena didik hati kita, kan, untuk ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita should not berhenti menuntut ilmu kerana takutkan riak. Jadi ada juga yang tambah dekat chat box, menuntut ilmu itu wajib keep on trying and check niat often. Satu saranan yang baik. Kita nak beralih kepada soalan yang berikutnya pada malam ini. Bolehkah menipu untuk mengelakkan riak? Macam mana tu? Kita bagi senario, kan. Contoh antum belajarlah dekat masjid, kan. Antum belajar, kan, dekat Pergas, ada yang belajar dekat Zuhri, ada belajar kat Andalus, ada belajar kat Jamiah, kan.
antum belajar on weekends ataupun antum belajar on weeknights, kan? Tiba-tiba datang kawan antum, dia datang kepada antum, dia kata, selalu kau ni hari Ahad selalu tak nampak busy kamu ni menuntut ilmu dia tanyalah macam itu kamu ni menuntut ilmu, kan? Lepas tu kita kerana takutkan riak kata, taklah, mana ada untuk ilmu kan. Contoh kan, kita bagi excuse yang lain. Kan? Kita bagi excuse main bola lah, padahal kita menuntut ilmu. Padahal kita memang ambil diploma in Islamic Studies. Tak kisahlah kat Pergas ke kat mana-mana. Jadi here comes the question, boleh tak kita menipu orang untuk mengelakkan riak? Apa pandangan antum? Kan? Boleh tak kita bagi a wrong answer untuk mengelakkan riak? Kan? Boleh kita dapatkan pandangan antum dekat chat box? Jadi kata Ahmad Fauzi tak boleh kan? Ismail pun mengatakan no ustaz. Kan? Intan mengatakan tipu juga dosa. Betul ya. Jadi riak tu dosa, tipu pun dosa. Jadi ada yang tambah, Puan Betty kata takut riak kerana manusia, itulah riak. Maka jawapannya tidak boleh. Okay. Jadi jawapan yang baik-baik belaka, kita mengatakan adalah untuk mengelakkan riak, untuk mengelakkan satu dosa, kita tak boleh melakukan dosa yang lain. Ada yang tambah lebih baik untuk mengelakkan daripada menipu, kerana ia merupakan perbuatan yang dilarang. Kan? Seharusnya kita jujur dengan jawapan kita. Okay, jadi jawapan-jawapan yang indah-indah belaka, saya setuju dengan jawapan yang antum berikan. Memang kita ni dilarang untuk menipu. Kan, berdusta, berbohong adalah tidak dibenarkan. Jadi tak apa, just be honest kan. Kalau orang tanya kan, kenapa Sunday selalu tak nampak pagi? Kenapa busy sangat awak pada hari Sunday sebelah pagi? Then just awak mana menuntut ilmu Just admit je. Bilang yes, kan memang saya pelajar, saya enroll kat Pergas, saya enroll kat Al-Zuhri, saya belajar kat masjid, kan, ataupun saya belajar secara online. Kan? Just kita be honest dengan jawapan tersebut. Dalam masa sama juga kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan keikhlasan, kan, ketika mana kita menuntut ilmu. And who knows, barangkali dengan antum beri jawapan yang saya menuntut ilmu, sebagai contoh lah, antum kata saya menuntut ilmu kat masjid. Tu kawan kita tanya, masjid mana? Belajar apa? Kan? Jadi who knows, yang orang yang tanya tu, dia yang first barangkali tak menuntut ilmu, tiba-tiba because dia nampak awak menuntut ilmu, and dia tahu pula kat tempat mana, kan, waktu dia, belajar apa, sekali dia pun join sekali. Kan? Dia pun join sekali. Kan? Dan ini pernah berlaku lah. Ada saya kenal sebagian para pelajar di Al-Zuhri, yang di tempat kerja mereka, mereka belajar di Al-Zuhri, kan? Kemudian ada yang kawan tempat kerja tanya, belajar kat mana? Ada kata belajar kat Al-Zuhri, kan? Sampai because of that conversation, dia tarik yang kawan tu untuk belajar juga dekat tempat yang sama. Kan? Tak kisahlah kita belajar kat tempat mana, kan? Dekat Pergas ke, masjid ke, atau di tempat-tempat yang lain. Maka dengan kita be honest, sebenarnya kita sedang indirectly, kita sedang mengajak orang untuk juga menyertai menuntut ilmu. Dan kalau orang itu dia menuntut ilmu, Masya Allah, kan hadis Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mulakan dalam Islam satu perbuatan yang baik, lalu diikuti oleh orang yang lain, dia juga dapat pahala. Kita dapat pahala kerana kita menuntut ilmu, kan? Kita pun dapat saham ataupun kongsi, share, kerana dia juga menuntut ilmu. Kita berjaya untuk tarik dia untuk menuntut ilmu, kita pun dapat pahala because of that particular perbuatan. Jadi tak perlulah kita tipu untuk elakkan riak. Kan? Just be honest. Okay. Soalan yang seterusnya. Tadi ada yang jawab, Syamil jawab dekat chat box, tak boleh, ajak dia sekali join kelas weekend. Kadang kawan kita need a little push to join. Betul. Kan? Ajak dia sekali. Seterusnya, bagaimana cara merawat penyakit riak? Here comes the question. Ustaz, macam mana nak rawat penyakit riak ni? Okay. Sekarang dalam hati ni ada riak, Ustaz. Ada niat yang suka sangat mendapat pujian manusia. Bila buat benda-benda yang baik, suka sangat mendapat pujian manusia. Kalau orang puji, dia suka sangat, dia gembira sangat. Apa pandangan antum?
Ya, ada yang mengatakan memperbanyak dan zikir, memperbanyakkan zikir. Ada kata istighfar, muhasabah, banyak berdoa, always renewing our intentions, and harus banyak beristighfar, selalu berzikir, bersedekah, keep on doing kebaikan until reach the point, doing it for Allah. Kan? Jadi jawapan-jawapan yang baik, kurangi sifat mengeluh, kan, selalu bersyukur, kena ingatkan diri akan ancaman akhirat kelak. Jadi jawapan-jawapan yang baik-baik belaka untuk this particular soalan tentang bagaimana cara merawat penyakit riak. Jadi kalau saya boleh berikan pandangan saya juga dalam this particular issue, antara saranan saya, cara merawat penyakit riak adalah dengan kita didik hati kita. Kita ingatkan hati kita. Kita cakap dengan hati kita. Ataupun kita bisik dengan hati kita, kita mengatakan yang kalau kita melakukan satu perbuatan kerana riak, maka amalan tersebut tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah kongsi dengan antum sebelum ini, bagi satu amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena patuhi, fulfill at least 2 syarat. Syarat yang pertama mesti ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat yang kedua adalah mesti bertepatan. Apa yang dilakukan tu mesti bertepatan dengan ajaran Allah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia melakukan benda, walaupun dia bertepatan dengan ajaran Allah dan Rasul, tetapi tak ada keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan tersebut not counted. Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi kan? Rugi kita solat. Rugi kita melakukan ibadah. Tapi kalau sekiranya tidak disertai dengan keikhlasan kepada Allah, kita kena ingatkan hati kita. Kita kena bisik dengan hati kita. Kita pesan kepada hati kita. Kita juga pesan kepada hati kita tentang ancaman yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tak ikhlas lakukan perbuatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, diancam, dimasukkan, diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis tadi yang kita kongsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala tentang golongan yang mengajarkan Quran, golongan yang mengajarkan ilmu, tapi golongan yang belajar ilmu, tapi niat mereka adalah niat-niat yang tak baik, maka takut-takut akan diseret masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi perlulah kita ingatkan hati kita tentang cara merawat penyakit riak ini adalah tentang ingatkan hati tentang amalan tidak diterima dan juga dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kesimpulan, sebelum kita cek pula kepada Q&A punya section, kan ada beberapa benda yang saya nak simpulkan pada perkongsian kita pada malam ini. Yang pertama sekali, kita nak tegaskan dalam kita menuntut ilmu, kita perlu ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan hati kita. Cari keredaan Allah, jangan cari keredaan manusia. Dan kita kena ingatkan diri kita, kita menuntut ilmu ni bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Bukan untuk menunjukkan yang diri kita pandai. Bukan juga untuk merendahkan orang lain. Kita tak nak, kalau boleh kita tak naklah jadi golongan orang-orang yang spend many years, bertahun-tahun lamanya menuntut ilmu, tapi tidak sertai hati kita dengan keikhlasan. Lalu bila kita berjumpa dengan Allah di hari akhirat kelak, kita tak nak termasuk dalam salah satu golongan yang tadi disebutkan dalam hadis sahih Muslim. Apa yang telah kamu lakukan? Lalu kita jawab, talabtul ilma fika. Aku menuntut ilmu kerana-Mu, ya Allah. Lalu Allah jawab balik, kadzabta. Kamu tipu. Kamu menuntut ilmu agar digelar sebagai seorang alim. Kalau boleh kita tak nak termasuk dalam that particular golongan yang diingatkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW bila ingatkan, benda tu pasti akan terjadi. Dia bukan setakat story je. Ini story je Ustaz, cerita je. Tak. Nabi SAW tidak akan ingatkan benda yang sia-sia. Bila Nabi ingatkan, itu akan terjadi.
Sebagaimana kata Nabi kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, 3 golongan tadi itu merupakan di antara golongan yang pertama yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita keikhlasan dalam setiap amalan ibadah yang kita lakukan. Tak kisahlah sama ada solat ataupun puasa kan ataupun bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk menambahkan amal-amal kebaikan. Dan juga dipermudahkan bila kita ditambahkan amal kebaikan, ditambahkan juga sifat keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah di antara kesimpulan yang kita nak buat for this particular session. Kita nak lihat kepada soalan-soalan antum. Kalau sekiranya saya ada jawapan, saya akan cuba jawab. Kalau saya tak ada jawapan ataupun kurang pasti, jawapan saya adalah wallahu ta'ala a'lam. Tadi ada yang tanya tentang apakah cara untuk mengingatkan diri atau menghapuskan perasaan riak. Tadi kita dah jawab tadi tak? Kan, jadi kita ingatkan hati kita, kita didik hati kita. Kan, kalau tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, kan orang yang melakukan ibadah tak ikhlas kerana Allah, takut-takut diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita didik hati kita, kita kata yang perbuatan tersebut boleh membuatkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya dekat Q&A juga, Ustaz, pada awalnya semuanya bermula dengan niat yang murni. Tapi bagaimanakah dapat kita kukuhkan niat itu untuk mengelakkan niat itu tersasar? Sebab kita takkan lari daripada rasa riak walau sedikit. Okay? Jadi macam mana nak kukuhkan niat itu untuk mengelakkan daripada niat itu tersasar? That's why benda ni kita kena selalu ingatkan hati kita. Okay? Kita kena selalu ingatkan hati kita tentang hadis-hadis Nabi SAW tentang ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan ibadah tak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sebagai manusia, kita perlukan kepada constant reminder. Hatta golongan yang dah dinamakan sebagai ulama, golongan asatizah pun dia perlukan kepada constant reminder. Reminder ini bukan hanya buat untuk masyarakat awam, reminder adalah untuk semua orang, hatta golongan ulama. Dulu saya belajar dekat kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya lihat ulama-ulama besar, walaupun pada siang hari mereka mengajar dekat universiti, tapi pada waktu malam, pada waktu maghrib, pada waktu isyak, mereka datang Masjid Nabawi, mereka duduk dekat halaqah-halaqah ilmu yang ada dekat Masjid Nabawi. Antum bayangkan, profesor yang besar, kan, yang very knowledgeable, tapi dia rendahkan diri dia. Kan, untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu yang diadakan dekat Masjid Nabawi. Dan kadang-kala pula, yang ajar tu adalah lebih muda daripada dia. Dia profesor yang dah senior dia, dia duduk kat dalam sebuah majlis ilmu, guru yang mengajar halaqah tersebut adalah jauh lebih muda daripada dia. Tapi begitulah para ulama kita. Kan? Mereka suka menuntut ilmu, mereka suka dengar kepada reminders, kan, pesanan-pesanan, walaupun pesanan itu datang daripada orang yang jauh lebih muda daripada dia. Jadi cara kita kukuhkan niat kita untuk mengelakkan daripada tersasar adalah dengan constant reminder. Kita ingatkan hati kita akan ancaman daripada Nabi SAW. Ada yang tanya dekat Q&A box juga, Ustaz, macam mana pula kalau kita admit yang kita busy sebab tuntut ilmu? Kemudian orang tadi sebarkan kepada orang lain. Apa pandangan Ustaz? Oh, kita admit yang kita busy because of seeking knowledge dan orang tu sampaikan ke orang lain. Boleh ke tidak? Apa pandangan Ustaz? Adalah kalau itu terjadi, orang sebarkan yang kita memang kita untuk ilmu,
kan, sibuk kerana menuntut ilmu, tak jadi masalah. Kan? Cuma kita sekali lagi lah kita didik hati kita kan untuk mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni ikhlas ni bukan maksud orang tak boleh puji kita. Bukan itu. Okay. Saya nak bezakan antara dua situasi. Situasi yang pertama, kita menuntut ilmu dengan harapan orang puji kita. Ini tak boleh, ini haram. Okay. Situasi yang kedua, kita menuntut ilmu ikhlas kerana Allah, bukan untuk dapat pujian manusia. Tapi bila orang tahu, dia puji kita. Kata, Masya Allah, kamu ni belajar kat masjid, Masya Allah. Kamu ni belajar kat Pergas, kan? Dekat Jamiah, kan? Dekat Zuhri. Kan? Masya Allah, kamu ni. Macam dia puji. Tapi kita ni yang belajar, kita tak ada niat untuk mendapatkan pujian. Boleh ke tidak, Ustaz? Boleh. Kan? Itu tak termasuk dalam orang yang tak ikhlas, tak. So, dia ada beza antara orang yang menuntut ilmu dengan harapan mendapatkan pujian, dengan orang yang menuntut ilmu semata-mata kerana Allah, tapi orang puji dia dengan dalam keadaan dia tidak inginkan pujian tersebut. Okay? Itu tidak dianggap sebagai tidak ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan yang baik juga, Masya Allah. Ada yang bertanya, Ustaz macam mana kalau rasa riak tapi dengan diri sendiri? Masya Allah. Contoh kalau derma or solat sunat, tak bilang orang. Tapi diri sendiri rasa macam diri bagus. Okay. So, dia punya situation adalah dia derma, dia solat sunat. Dia tak harapkan pujian orang. Tapi dia sendiri rasa yang, macam Masya Allah aku ni, derma banyak sih kat masjid. Kan? Ataupun Masya Allah, aku ni solat sunat, Qobliyah, Ba'diyah, solat witir, solat sunat duha, semua aku lakukan. Masya Allah aku ni. Kan? Tapi kita tak harapkan pujian manusia, kita yang macam syok sendiri. Boleh ke tak boleh, itu pun tak boleh. Kan itu termasuk dalam ujub, kan? Itu termasuk dalam merasakan diri hebat. Itu pun dilarang. Kan? Termasuk dalam penyakit-penyakit hati, kan dalam bidang tazkiyatun nafs, dalam penyucian jiwa, salah satu sifat yang tak sepatutnya kita tanamkan dalam hati kita adalah merasakan diri hebat dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Dekat sini saya nak kongsi sebuah cerita yang pernah dikongsi oleh Imam Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, salah seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i yang meninggal pada tahun 450 Hijriah. Lebih kurang 1000 tahun yang lalu. Imam Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dia pernah ceritakan peristiwa ini dalam salah sebuah kitabnya yang berjudul Adabud Dunya Wad Din. Dia ceritakan tentang dia dah habis selesai karang sebuah kitab berkaitan dengan fikih, komplit berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Kemudian bila dah selesai karang kitab tersebut, tiba-tiba rasa dalam hatinya rasa macam diri hebat kerana dah habis selesai karang kitab. Dalam keadaan dia rasa kagum dengan diri dia sendiri, dia rasa dirinya hebat. Satu ketika mana dia mengajar, maka ada pelajarnya tanya soalan-soalan yang begitu simple, yang begitu mudah, tapi dia tak boleh jawab. Soalan tu mudah tapi dia tak boleh jawab. Soalan-soalan yang basic. Dia tak boleh jawab. Siapa yang boleh jawab? Yang boleh jawab adalah pelajarnya yang lain yang datang lambat. Jadi ada seorang pelajar ajukan satu soalan kepada dia, soalan yang basic dia tak boleh jawab, tapi jawapan itu diberikan oleh pelajar-pelajar yang lain. Pelajar-pelajar yang lain yang ada jawapan dia. Jadi Imam Abul Hasan Al-Mawardi dia sebutkan kisah tersebut dalam kitabnya Adabud Dunya Wad Din sebagai peringatan kepada golongan para penuntut ilmu, kalau boleh janganlah rasa kagum dengan diri sendiri. Kan? Ataupun senang kata dalam bahasa Melayu, rasa diri macam bagus, rasa diri baik, itu juga adalah dilarang. Ada yang tanya, Ustaz boleh elaboratekan lagi tentang meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya? Adakah ianya sebahagian daripada munafik? Jadi meninggalkan amalan kerana manusia tak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim. Kan? Apa yang boleh kita lakukan kalau kita takut riya?
kita takut orang puji kita, kita kenal diri kita, adalah amalan-amalan yang bersifat sunat, yang tak sampai kepada peringkat wajib, kita sembunyikan daripada pandangan manusia dan bukan kita tinggalkan. Okay. Jadi kalau ada amalan-amalan sunat, kita pun solat pun sama, solat ada yang wajib, ada yang sunat. Okay. Yang wajib pun ada yang diwajibkan dilakukan secara berjemaah, sebagai contoh solat sebagai contoh adalah solat Jumaat. Kan kalau dalam keadaan yang bukan wabak, kan semua diwajibkan hadir. Kan itu memang perlu hadirlah, tak boleh kita duduk kat rumah solat Jumaat sendiri kat rumah kerana takut riak, tak boleh. Jadi kalau sekiranya ada perasaan kan dalam hati, kan masalah macam takut riak, kalau dilakukan dekat depan manusia, maka apa yang boleh kita lakukan adalah bukan dengan meninggalkan totally that particular amalan, tapi adalah dengan kita sembunyikan amalan tersebut. Lakukanlah kat tempat-tempat yang secluded. Lakukanlah kat tempat-tempat yang orang tak lalu lalang. Kalau sekiranya kita takut dipuji oleh manusia. Dan itulah yang ditunjukkan oleh para ulama kita yang terdahulu. Ibadat-ibadat sunat, mereka suka sembunyikan. Kan? Kerana lebih terselamat daripada sifat riak. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya, apa pendapat Ustaz orang yang bertanya tentang ilmu agama tapi kita masih was-was untuk menjawab dengan betul? Adakah kita dikirakan berdosa tidak sampaikan ilmu agama itu? Jadi kalau kita was-was tentang jawapan yang betul, saya sarankan jangan jawab dulu. Kan? Verify dulu. Kan? Cari dulu. Buat research dulu. Ataupun kalau kita memang tak ada jawapan dia, suruh dia rujuk kepada orang yang lebih ahlinya. Kan? Kalau boleh janganlah kita jawab satu jawapan yang kita sendiri was-was tentang kebenarannya. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan yang baik juga dekat Q&A, Ustaz ketika dipuji orang atas amalan kita seperti menuntut ilmu, misalnya, bagaimana pula sikap kita agar kita tak terjatuh ke dalam perasaan ujub? Okay. Perasaan ujub basically adalah perasaan kagumlah dengan diri sendiri, rasakan diri hebat. Jadi kalau orang puji kita, kan kerana kita menuntut ilmu, that's why kalau ada orang puji kita, macam kita ingatkanlah, kita kena selalu constantly pesan ke hati kita. Kan? Kita bisik ke hati kita yang kita sebenarnya ilmu sedikit sangat. Benda-benda yang kita belajar pun bertahun-tahun lamanya, kadang-kadang tak semua kita ingat. Kan? Manusia ni sifatnya adalah, kadang-kadang sifat dia adalah sifat pelupa. Kita belajar satu perkara dulu dekat universiti, tapi kadang-kadang tak semua benda kita ingat. Some things yang masih remain dalam memori kita adalah some things yang kadang-kadang kita dah tak ingat dah. Okay. Jadi, wallahu ta'ala alam, barangkali saranannya adalah dengan kita ingatkan, kita bisik ke hati kita pesan ke hati kita yang ilmu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pinjamkan kepada kita adalah teramat sedikit. Okay. Mudah-mudahan dengan kita diingatkan tentang ilmu kita yang sedikit, bila kita tahu kita ada sedikit, kita tak akan berbangga-bangga. Orang kalau ada 20 sen dekat dalam kocek dia, dia tak akan berbangga dekat depan orang lain. Dia tak akan kata, look, aku ada 20 sen tau. Tu kalau budak kecil, barangkali dia bolehlah dengan kawan-kawan dia. Tapi kalau orang dewasa, dia ada 20 sen dekat kocek dia, dia tak akan rasa berbangga dekat depan orang lain. Lainlah kalau kat dalam kocek dia kan, ada beribu-ribu, berjuta-juta dolar. Kan? Sama juga dengan kita lah. Kalau kita sedarkan diri kita yang ilmu kita hanyalah sedikit, maka dekat situ dia macam menghambat ataupun dia akan bantu kita untuk mengelakkan daripada ada sifat ujub. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya, Ustaz boleh tak berdebat untuk mencari kebenaran atau memperbetulkan apa yang kurang tepat? Dalam perdebatan ni, perdebatan ni terbagi kepada dua, kata para ulama, adalah berdebat untuk mencari kebenaran adalah dibenarkan.
Tapi dengan syarat kita kena jagalah adab-adab perdebatan, jangan merendahkan orang, kan? Jaga kata-kata, jangan menggoreskan hati orang, jangan gunakan kata-kata yang kasar. Ditanya juga dalam soalan, boleh tak berdebat untuk memperbetulkan apa yang kurang tepat adalah dibenarkan. Untuk mencari kebenaran, untuk betulkan, tapi lakukan dengan cara yang baik. Yang tak dibenarkan adalah bila kita berdebat dengan niat untuk merendahkan orang. Kan? Ataupun berdebat dengan niat untuk menegakkan kebatilan, itu tak dibenarkan. Kan? Tapi kalau berdebat untuk mencari kebenaran, kita jaga adab-adab perdebatan, itu kan adalah dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak saya mengambil upah dengan mengajar Quran dengan niat sebagai extra income daripada saya kerja part time di luar? Lebih baik saya ajar Quran. Niat saya juga adalah ingin mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin menjadi kalangan manusia yang terbaik. Okay, jadi dia punya soalan adalah tentang boleh tak kita ajar Quran dan kita dapat upah. Ini dibincangkan oleh para ulama kita tentang benda ini. Walaupun tak dapat kita nafikan, ulama-ulama yang dulu kadang-kadang mereka mengatakan adalah perlu, kalau boleh sebaiknya adalah ajar tanpa meminta upah. Tapi pada pandangan ramai juga di kalangan para ulama semasa, mereka mengatakan tidak menjadi masalah kalau kita mengajar sesuatu ilmu dan kita meminta upah, tidak menjadi masalah. Kan itu tidak menafikan keikhlasan seseorang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. InsyaAllah kalau ada kesempatan, insyaAllah nanti in the future lah, barangkali saya akan buat satu kursus yang in-depth berkaitan dengan this particular issue, iaitu kita mengajar ataupun kita jadi muazzin kat masjid, kan? Kita jadi imam kat masjid, masjid bayar kita certain upah, kan? Apakah hukumnya daripada sudut pandangan Islam? InsyaAllah kita akan adakan satu khusus yang in-depth, yang terperinci tentang this particular issue. In short, jawapan saya adalah dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang bertanya, bolehkah kita menggalakkan seseorang mencari ilmu, in this particular case untuk melakukan iaitu hafalan, dengan memberi habuan? Kerana ia boleh mempengaruhi niat seseorang. Adakah berbeza situasi ini untuk anak kecil dan seorang dewasa? Kan? Jadi boleh tak kita galakkan orang mencari ilmu ataupun untuk menghafal dengan kita beri habuan? Adik kalau hafal certain surah, dapat benda ni. Boleh ke tidak? Wallahu ta'ala alam. Saya lihat in this particular case, kalau budak-budak kecil, kalau kita guna this particular pendekatan adalah dibenarkan. Kan? Sebagian ulama benarkan, tapi kalau all the time kan, kita akan hanya hafal kalau dapat habuan sahaja, itu pun sepatutnya dibetulkanlah niat tersebut. Kan? Our main intention hafal bukanlah untuk semata-mata untuk mendapatkan habuan tertentu. Kan, itu adalah benda-benda tambahan sahaja. Kalau kita gunakan pada budak kecil barangkali sesuai, tapi kalau orang yang dewasa, kan, kalau hanya every time lakukan macam gini ataupun semata-mata untuk mendapatkan habuan sahaja, maka perlu juga pesan pada hati yang in the first place sekali adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali boleh digunakan sekali-sekala, not all the time. Wallahu taala alam. Ada yang komen dekat chat box, berdebat atau berbahas dalam bidang ilmiah tak salah, tapi bukan untuk berbalah hingga timbulkan permusuhan. Saya setuju. Okay? Tak bolehlah sampai kepada tahap timbulkan permusuhan.
Okay, jadi saya rasa pada sesi hari ini itu saya nak berpada setakat di sini dulu. Saya minta maaf lah kalau ada sebahagian soalan saya tak mampu untuk menjawabnya. Ada sebahagian soalan ni saya perlu duduk berfikir untuk memberikan respon ataupun mencari jawapan-jawapannya. Jadi yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Sebelum itu kita just nak remind antum yang kita punya next session adalah pada minggu hadapan 24 Ogos. Topik yang kita akan bahaskan adalah tentang kaedah menuntut ilmu. Macam mana cara nak menuntut ilmu ni? Kita akan bahaskan pada minggu hadapan insya-Allah taala. Dalam masa sama juga kita pun nak ingatkan antum tentang ada lagi majlis-majlis ilmu yang lain yang akan diadakan dalam masa yang terdekat ini. Sebagai contoh pada 27 Ogos kita akan adakan satu majlis ilmu berkaitan dengan 10 pengajaran berkaitan puasa bulan Muharram. Kita nak dekat sampai bulan Muharram, maka selalunya ada beberapa persoalan yang ditanyakan tentang puasa pada bulan Muharram. Itu yang kita nak bahaskan dengan cara terperinci pada 27 Ogos nanti insya-Allah taala. Dan kita pun nak ingatkan antum, kalau antum ada kelapangan, antum ada minat, ada pada September nanti, pada awal September, 4 September, kita akan adakan satu majlis ilmu yang dinamakan sebagai Fiqhul Ikhtilaf. Ikhtilaf maksudnya adalah perbezaan pandangan di kalangan ulama'. Jadi, that would be an intensive punya majlis ilmu yang membahaskan banyak aspek yang ada kaitan dengan perbezaan pandangan. Itu akan diadakan pada 4 September. Dan suka kita ingatkan kepada antum, kalau antum dah register for adab penuntut ilmu, so walaupun kita keluarkan dengan poster baru kaedah penuntut ilmu, as long as dia punya URL dia sama, kan, especially yang kat bawah tu tinyurl.com/adabilmu, as long as dia punya URL sama, then you need not, tak perlu kita register lagi. Tapi kalau antum minat untuk join majlis ilmu yang lain, kalau dia punya URL berbeza, then that requires a new registration. Macam contoh yang 10 pengajaran berkaitan puasa bulan Muharram, kalau kita lihat kat bawah tu, dia punya link dia lain kan. Belakang dia bulan Muharram. tinyurl.com/bulan Muharram. Jadi kalau minat, dia perlukan kepada a new registration dekat that particular link ataupun boleh scan dia punya QR code. Sama juga dengan yang fake ikhtilaf ni, dia punya URL yang berlainan, ikhtilaf kat belakang, itu pun perlukan kepada a new registration. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana menghadiri sesi kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi-sesi kita yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.